kena pilih soil, tanah yang baik, orang yang ada potensi dan untuk. Habis seterusnya, we need to add fertilizer, water, sunshine to the plant. Jadi kita kena banyak lagi teknik-teknik lain dalam dakwah untuk mencantikkan dia lagi. Kalau orang di zaman ini sukakan lagu-lagu, bagi dia lagu-lagu, bagi dia tayang video-video macam tadi. Ya. Bagi dia lagi. Kalau dia suka games, bagi dia games yang membawa kepada Allah. So nak buat games, nak formulate tu bukan senang tu. Kursus Fuyo ni kalau sedang buat di Malaysia, boleh buat duit untuk pengajar. Ni sesedaya balik Malaysia ni, boleh buat syarikat swasta sendiri, boleh buat untuk anak-anak, RM300 seorang. Tak payah kerja doktor, buat Fuyo je. Contoh je lah. Tapi jangan doktor tak cukup. Doktor, ya. Yang lain-lain itulah engineer tu. Kerja tu kan. Kalau tak dapat kerja lagi, buka lah syarikat swasta enterprise. RM50 saja lesen ni. RM50 sahaja nak daftar di ROS dan sebagainya. Macam ada Islam lah, kena daftar RM50 kan. Okey, so jadi itu contoh dia. Bawakan lagi teknik-teknik yang lain kalau anda mampu, dan buatlah, ambillah pemikiran daripada ramai orang, bukan kita seorang. Okay, seterusnya, itulah dia yang disebutkan oleh Allah SWT. Man dhal ladzi yuqridu Allah qardan hasana fa yudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Ya, sesiapa yang memberi pinjam kepada Allah, beautiful loan, beri pinjam maknanya dia berikan bantuan kepada Allah, tenaga dia, minda dia, dan kemampuan dia, ya, maka Allah akan membalas dia dengan balasan yang berganda-ganda. Okay, seterusnya. Okey, tetapi awas niat. Ini yang kepala siapa tanya saya. Okey. Ya, niat. Hadis dia kan. Innallaha la yaqbal minal amal illa ma kana lahu khalisan wabtagha bihi wajhah. Allah tidak akan menerima amalan seseorang yang dibuat, yang tidak kecuali yang dibuat secara ikhlas, berkeinginan kepada wajah Allah, yang mana diterjemahkan wajah itu kepada keredaan dan sebagainya. Jadi ikhlas menurut Imam Al-Qushairi, Qushairi ini adalah seorang ulama tasawuf tahun 200 lebih hijrah, yang dikira 300-400 hijrah, yang dikira sebagai tokoh tasawuf yang utama lah, ya. Dia kata iaitu ikhlas adalah pembersihan dia, bukan kerana makhluk atau kerana ingin mendapat pujian mereka serta kecintaan kepada pujian makhluk. Itu dia ikhlas, hanya untuk menghampirkan diri kepada Allah. So untuk mendapat balik apa yang kita beri, kita kena pastikan niat ini diawasi. Seterusnya, baik, kemudian satu hadis yang sangat mendebarkan saya sejak dulu lagi, yang saya nak kongsikan di website dan nak kongsikan dalam Fuyo, iaitulah antara yang terawal akan diberikan pengadilan di hari kiamat orang yang mati syahid. Sama ada di Palestin, di Afghanistan, di Iraq, dan mana-mana sekalipun, ya, di Mali atau mana-mana. Apa yang telah kamu perbuat di dunia dulu? Maka dia berkata, aku telah berjuang untukmu wahai Allah sehingga mati syahid. Seterusnya Allah jawab, kamu berbohong, tapi kamu sebenarnya berjuang untuk digelar berani. Itu bahaya tu. Kamu masuk demonstrasi sebenarnya untuk digelar berani. Tu ambil gambar hantar kat orang. Enggak, aku dah berjuang ni, pergi London banyak kali ni demonstrasi. Ya. Oh ni mafla Palestin. Boleh beli tapi jangan kerana untuk digelar pejuang Palestin. Yang ni mafla. Palestin. Oh, jaga niat. Kerana bimbang, matinya itu bukan kerana berjuang. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebut menyatakan, bila mana habis itu perang, Rasulullah SAW pergi dengan sahabat pergi jenazah. Nampak ada seorang yang dianggap tentera Islam, dia tengah terlukuk, ya, maka Rasul guna kaki dia. Rasul guna kaki, terbalikkan nak tengok muka dia. Sahabat jadi pelik, apa ni? Apa bawanya ni? Maka Rasul kata sebenarnya dia tidak mati dalam keadaan Islam. Sebab apa? Sebab masa tengah perang dia kena tikam, dia sakit sangat, dia tak mati. Maka kerana dia tak mampu menahan kesakitan itu, dia terus membunuh diri dia untuk cepat ke syurga Allah.
tapi sebenarnya dia ke neraka. Siapa yang tahu? Allah, Rasulullah tahu. Rasulullah tahu dari Allah. Sahabat-sahabat lain tak tahu. Orang boleh mati syahid, tapi pada pandangan Allah dia tak mati syahid. Sebab tu ulama khilaf, boleh tak gelar seseorang yang mati syahid Asy-Syahid Hasan Al-Banna, Asy-Syahid Said Qutb. Ulama ikhtilaf. Ada yang kata, mana kau tahu niat dia? Macam mana kau boleh nasib? Maka ada yang kata, lah kita doa lah. Adalah pertikaian. Tak bincang sini lah. Memang ni kita nak sebut, kena betulkan niat. So kita masuk FUYO ni, oh ini dah ada barisan fasilitator FUYO. Buat Starter bukan peserta kan. Pada pandangan manusia kamu terror kan. Pada pandangan Allah, you are nothing. Oh ni penceramah ni, penceramah ni. Penceramah. Tapi pada pandangan Allah, you are nothing. Saya berceramah ni konon nampak petokoh hebat. Tapi sebenarnya orang yang tolong buka lampu dewan ni pahala lagi besar daripada saya. Sebab dia buka lampu dewan ni lebih ikhlas daripada saya. Mudah saja. Jangan kita ingatkan dia itu hebat dengan sebab dia duduk di atas pentas international, berkot bertali leher, berserban putih merah, bertongkat, berjubah panjang. Itulah dia diterima oleh Allah. Tak semestinya. Tukang sapu dewan tu mungkin lebih ikhlas daripada ulama, imam, doktor, profesor yang berada di atas pentas. You never know. So, jangan berjuang keikhlasan. Yang seterusnya, dia tanya orang kedua, apa yang kamu telah buat di dunia dulu? Aku telah mempelajari ilmu yang aku dapat daripada FUYO. Aku tu mempelajari ilmu dan aku mengajarkannya kepada adik-adik baru. Berebut-rebut aku dengan orang-orang lain yang nak ajar juga. Kan dia berebut-rebut kan. Orang muda ni suka berebut-rebut. Jom ikut aku, jom ikut aku. Dia tak betul, ikut aku. Dia tak betul, ikut aku. Matang. Belum matang lagi macam tu lah. Bergaduh. Lepas tu main mutuk. Oh dia tak betul, sebenarnya dia tak betul. Dia betul, tak betul, dia betul. Ya ilah. Dia je lain. Dia nak matang. Tu mengajarkannya dan membaca keranamu. Aku pelajari Quran, baca tafsir dia dalam bahasa Inggeris pun baca, bahasa Melayu pun baca, sampaikan, ringkaskan, masuk blog, masuk buku. Oh, Allah tu. Allah jawab apa? Kamu pelajari ilmu supaya digelar alim. Keluarkan buku sampai 14, 8 supaya digelar alim. Kamu berhujah berdekar-dekar dengan nota kaki supaya digelar alim. Saya tak tunjuk bersatu. Kamu membuat analogi canggih supaya digelar bijaknya, pandainya dalam dakwah, pandainya dalam cakap, supaya kamu digelar alim dan pandai. Bukan kerana Allah. Kamu buat pengisian blog begitu canggih, ada dialog, ada novel, ada cerpen, ada hadis, ada ditahqiq, ada hadis darjatnya sahih, nurut sekian-sekian, sanad sekian-sekian. Terornya dia supaya kamu digelar alim oleh kawan-kawan. Bukan kerana Allah. Kamu membaca Quran dengan handal, berlumba-lumba untuk jadi imam tarawih, kan? Ini kat tempat ramai masuk, bagi saya jadi imam, saya baca okey sikit kan. Kamu membaca Quran supaya kamu menjadi tertawa, menjadi popular di kalangan wanita sui-sui. Ada. Sejak zaman sekolah dulu. Dia baca sedap ni. Bila solat tarawih, ramai perempuan belakang, lelaki depan. Yang muslimat dengar lelaki baca, sedapnya macam Romidi. Macam Al-Afashi. Ni boleh cakap kat mak saya ni. Boleh cakap kat ayah untuk suruh dia masuk Minang. So kami membaca Quran dengan baik untuk mendapat jodoh, bukan untuk Allah. So supaya kamu digelar qari. Seterusnya, orang nombor 3 pula. Dia tanya, apa yang telah kamu perbuat di dunia dulu? Aku
Tidak aku suka sesuatu yang kau sukai. Untuk ku dermakan kecuali aku telah dermakan. Semua aku derma. Kau kan suka aku derma benda yang aku suka. Maka Allah kata, kamu bohong. Kamu derma supaya kamu digelar dermawan. Kamu beri ceramah. Orang nak ada orang kan? Nak beri ceramah? Ustaz, dia biasa ada salam berisi kan? Oh ya, ikhlas. Supaya kamu digelar ikhlas oleh manusia, kamu menolak. Kan? Ada juga yang apa kosong tak ada. Apa yang tak ada? Ada juga. Pun masalah juga. So, dua boleh jadi masalah. Supaya kamu digelar ikhlas, kamu digelar dermawan. Bila kamu bersedekah. Okay, saya ambil lah ni kawan. Kasih sedekahkan pada AJK. Dermawannya Ustaz ni kan, supaya digelar dermawan. Allah tahu, inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Allah tidak tersembunyi segala benda yang ada di langit dan di bumi. So jadi tuan-tuan, hadis ni saya baca daripada Jordan dulu yang paling masuk dalam hati saya. Sebab masa tu saya paling banyak baca kitab. Masa tu dah baca hadis ni, berdebar-debar duk baca. So, cubalah jadikan dia sebagai hadis di bilik kita sebesar gambar artis yang kita minat tu. Hadis tu. Okey. Okey, seterusnya. Ingatan tu dulu. Ya. Inna hadhihi al-ummah tubtala fi quburiha falawla an tudafinu la da'awtu Allah an yusmi'akum min adhabil qabr alladhi asma'a min. Rasulullah boleh dengar sebahagian azab kubur. Ya. Dan Rasulullah mengingatkan para sahabat supaya menjadikan azab kubur selaku pembersih hati semasa berjuang kepada Allah. Lalu kalau sesungguhnya umat ini diazab dalam kubur, nescaya jika sekiranya ia tidak sampai, Nabi kata kalaulah aku boleh minta ke Allah supaya kita boleh dengar azab orang dalam kubur, aku akan. Tapi nanti orang takut sangat. Hidup atau tak hidup ni semua tercengang mati gitu saja. Takut sangat. Kalau nak tak kerana kita takut sangat, maka Nabi kata aku akan doa supaya Allah boleh pendengarkan kepada kita macam mana bunyi suara azab kubur. Sebab itulah ada beberapa pendakwah di Malaysia digeram sangat. Digeram sebab orang terlampau degil. Lalu dia terpaksa membuat bunyian kubur nak bagi orang sedar. Lepas tu